Kita kena cakap terus terang. Sebab itu saya, dari dulu lagi saya bercakap, kita berterus terang dengan siapa saja. Terutama sekali orang-orang politik. Kita kena berterus terang. Kenapa masih ada lagi? Parti masih ada lagi. Apa lagi? Perasuah masih ada lagi. Semua masih ada dan subur pula. Satu daripada sebabnya tadi. Sudah terbukti ada anggota yang sekongkol dengan penjenayah. Ya. Sudah ada. Sudah jelas. Kalau tidak macam mana? Yang Datuk Eric, apa namanya? Datuk Seri Eric, sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Kita nak tanya, Malaysia ni, bukannya negara macam negara China ke negara India besar. Negara bukannya besar sangat. Takkan itu pun tak jumpa. Eric pun tak jumpa. Lepas tu, yang Sajat salah. Sajat pun tak jumpa juga. Saya kadang-kadang, tak ada. Tuan-tuan, semua itu kalau kita nilai balik, semua itu kerana apa? Kerana ada politikus-politikus ni yang simpan. Yang sudah jalin kerja, dan mereka inilah yang merosakkan negara ini, tuan-tuan. Sebab itu, saya bersetuju. Kalau boleh, bukan saja Hamid Badu yang bercakap macam ni. Kalau boleh, semua jabatan-jabatan tinggi ni, dari KSN-nya, dari custom-nya, dari immigration-nya, dari tentera juga. Tentera mesti terbuka. Buat apa kamu bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini? Dan kita tahu risiko kalau bercakap benar. Tapi Alhamdulillah, Hamid Bador kata dia dah bercakap dengan terbuka sebelum ini dan bagus. Dan kita kena sokong orang macam ni. Dan kita perlukan orang beruniform ni ataupun anggota beruniform ni terbuka. Bagi jelas kepada rakyat Malaysia. Selama hari ini kita tertipu. Rakyat ditipu oleh politikus. Mereka kerja dapat gaji daripada kerajaan. Tetapi mereka dipantau oleh orang-orang politik yang jahat. Jadi kalau mereka itu di negara bayar gaji mereka, kemudian orang politik pergunakan mereka, apa yang tinggal negara ni, tuan-tuan? Dadah. Oh, dadah buat masuk. Boleh. Asalkan ada fulus, ya. Okey. Kemudian apa lagi? Oh, parti masuk. Boleh parti masuk. No problem. Asalkan fulus masuk. Lagi apa? Pelacuran. Daripada negeri China, daripada ni, semua boleh masuk. Oh ya, boleh. Syaratnya ada ini. Sebab itu, tuan-tuan, kita jangan naif sangatlah. Kepada ahli-ahli PAS, tolong bukalah mata anda. Buka fikiran anda. Selama hari ini, kalau dengan jelas pemimpin-pemimpin anda bekerjasama dengan puak-puak ini, bermakna anda bukan saja berdosa di sudut hukum syariatnya, bahkan anda rela menggadaikan masa depan negara ini, anak cucu kita ini, kepada kelompok-kelompok yang seperti ini. Dulu kita rasa semangat bila tengok Tok Guru Hadi Awang bercakap tentang Islam, tentang masa depan negara, tentang hudud. Tapi mana? Saya nak tanya, mana dia? Kenapa begitu mudah? Sebab itu tak salah kalau Anwar bercakap. Dia kata, ada menteri tak pernah pun pergi luar negara, tak pernah pun mendapatkan apa-apa, tapi masih dapat gaji lumayan dan tak buat kerja. Tuan-tuan, sampai bila nak macam ini? Sampai bila nak macam ini? Ya? Kalau macam inilah keadaannya, saya tak tahulah. Kalau tuan-tuan masih yakin lagi, wallahu alam. Sebenarnya dengan pernyataan dari Ketua Polis Negara, sepatutnya PN sedar dirilah sikit. Dan direct, lompat sana, lompat sini itu direct, tak ada mesej, tak ada yang
Lengkang-lengkuk tak ada. Direct terus kepada parti-parti yang memerintah sekarang. Mereka terbangun, mereka mendapat kuasa dari lompat sana, lompat sini, kata-kata mereka ini. Ya, inilah realitinya. Realiti yang berlaku sekarang ini, iaitu kita berdepan dengan kehancuran. Negara ini akan hancur kalau semuanya diam. Ketua-ketua ini diam, ketua polis diam, custom diam, semua ni diam, memang hancur. Termasuklah juga, ya, kalau Menteri Agama diam. Selama hari ini punya banyak kitab, menulis lah apa, tapi bila dia pegang kuasa, diam. Tak ada buat apa. Ini realiti, tuan-tuan. Realiti yang berlaku pada negara kita. Dan saya tak ada jalan lain sebenarnya. Melainkan kita menggunakan apa juga saluran yang boleh. Ya? Gunakan saluran yang boleh. Sekarang ni banyak orang mula pertikaikan. Bahkan PPIM dah hantar memorandum minta dikaji ni bilangan COVID ni, mangsa COVID ni. Sebenarnya bagaimana? Cuba cerita yang sebenar. Sebab jelas sekali kalau kamu kata darurat untuk mengekang COVID, ternyata COVID naik juga. Jadi apa fungsinya darurat? Apa gunanya darurat? Rakyat pun dah tahu dah, oh ini hanya untuk kelangsungan politik. PKP, PKB, PKD dan sebagainya ni hanya adalah strategi kelangsungan politik. Kita nak tanya dengan jujur lah. Anda maruah ke kalau macam ini? Anda maruah ke? Tak tahulah. Sebab itu beberapa hari yang lepas saya bertanya kepada pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO bersama dengan kelompok ini dengan slogan-slogan yang kalau kita dengarkan, dan saya tahu ramai juga orang baik dalam UMNO ni. Kita dengar slogan-slogan, kami nak bela Melayu, kami nak bela Islam. Bagus, nak bela Melayu, nak bela Islam. Bagus, itu hak kamu sebagai warga negara. Tetapi kamu bekerjasama ni, berterusan ni dengan puak pengkhianat ni, saya, apa yang kamu bentangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO, saya rasa tak nampak apa. Macam mana ahli UMNO yang bawah ni, yang berapa katanya 3 juta ni, boleh terima pemimpin-pemimpin yang macam ini? Saya tak nampak. Tak tahulah. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka cita-citakan, yang cerita kepada rakyat, oh kami akan bela Melayu, kami akan bela ini, kami akan bela ini. Bela apa? Yang bela, yang mana nak bela ni? Bela dah sekarang ni rakyat tengah menangis ni, tengah susah ni. Sekarang lah. Oh tak ada. Sebab kami nak duduk berkuasa juga. Walaupun tak buat apa-apa, sekurang-kurangnya kami pegang JLC. Jadi tak payahlah cerita perjuangan Melayu Islam, tak payahlah. Baik, cerita terus terang, kami sebenarnya nak bersama dengan PN ini untuk mengekalkan status kami sebagai menteri kah, timbalan kah, ataupun pengerusi JLC kah dan sebagainya. Lebih baik terus terang saja. Dan rakyat tahu, PRU 15 nanti biar rakyat yang menghukum pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Tak guna pun, tuan-tuan, kita simpankan sampah dalam rumah. Kalau kita simpan sampah, lama-lama dia busuk juga. Walaupun ditutup dengan kapet, kalau dengan wangi-wangian, akhirnya dia tetap busuk juga. Itulah realiti, status ataupun level pemimpin-pemimpin politik Melayu yang mengatakan bahawa oh kami berjuang untuk Melayu, kami berjuang untuk Islam. Itulah statusnya, sampah. Lama sampah ni, tuan-tuan, makin rosak dan menyusahkan rakyat. Hancur negara ini, tuan-tuan. Dan saya tengok ada beberapa status, oh kami sedang cuba membawa pelabur. Kamu bawa pelabur pergi apa nama Masjidil Haram cuci tolak air buat apa? orang suruh cari pelabur yang kamu tolak. Lepas tu yang mangkuk ni pula. Dia fikir baguslah, dia ingat dia dapat pujian lah daripada netizen. Dia tengok
Adik dia sendiri bancuh. Jadi tuan-tuan, dah serba-serbi dah tak kena. Saya tengok, ya, pegang penyapu pun dah tak kena. Sama dululah macam Khair Toyo. Khair Toyo bagi hadiah penyapu. Tengok dia kena sapu. Jadi tuan-tuan, cukuplah. Tak usahlah buang masa. Saya pun kadang-kadang bila kita pasang kan, semangat. Himpunan UMNO kan, bergegar-gegar Dewan tu. Lepas itu kosong, tak ada apa. Tak ada apa. Relax. Jadi jangan haraplah tuan-tuan. Rakyat Malaysia sepatutnya dah tahu dah pemimpin yang mana yang boleh harap. Pemimpin mana yang boleh diharap. Kalau setakat nak menyapu dekat Masjidil Haram tu, okeylah menyapu tu, okey. Jangan jatuh aja. Tapi kalau setakat 5 minit nyapu, lepas tu masuk dalam Facebook nak ceritakan bahawa dia hamba abdi kepada Masjidil Haram, rasanya tak berapa nak steady. Aduh, yang hantar gambar tu pun bukan main lah, jilat. Penjilat sungguh. Tak payahlah gambar-gambar macam tu dihantar. Bukannya rakyat suka pun, kan? Tak ada dah, rakyat dah tak suka lah. Okey?